Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak check plagiarism menggunakan Turnitin. Okey. So pergi kepada Turnitin punya laman web and then login. So login ni akan dapat apabila tuan dan puan-puan beli lesen lah. So masukkan dia punya email address dan password. Okey. Dan login. Okey, dia akan keluar interface macam ni. Dia ada class name, instructor, status, start date, end date dan drop class lah. So pergi kepada checking. Okey, dah pergi kepada checking. Okey, so kalau nampak kat sini ada 7 assignment title lah. So setiap satu ni boleh check 3 kali. Selepas 3 kali dia akan bagi report selepas 24 jam. So contoh kalau macam contohlah kalau ni tak ada. So kita tekan submit. So nama dah yang ni memang dah kita register. Contoh tulis proposal. Okay. So boleh ambil daripada Google ataupun Dropbox. Macam saya nak ambil daripada komputer. Pergi dekat kat mana tuan-tuan dan puan-puan simpan tuan-tuan dan puan-puan punya proposal ataupun thesis. Okey, contoh saya nak test report, nak check report saya, and then dia akan ada nama kat sini lah, ELKP report. Tekan upload. Okey, dia tengah upload kat sini. Okey. Okey, dia cakap kat sini processing report upload. Okey, bila dah habis upload, please confirm that is the value. Okey, confirm. Okey, bila dah confirm, dia cakap congratulations, maksudnya submission is complete. Bila dah complete, return to assignment list. Okey. Okey, bila return to assignment list, tadi saya letak dekat assignment title nombor 4. So dia tengah processing ni. Okey, so tunggu saja sampai dia check tuan-tuan dan puan-puan punya plagiarism. Sama ada thesis, proposal ke report. So tunggu yang ini. So dia memang lambat sikit sebab lagi banyak kita punya pages, perkataan, kita punya report tu ataupun thesis proposal lagi lama lah masa yang diambil untuk dia check.
So ini saya punya lepas-lepas. So maksudnya similarity ataupun plagiarism dia 29%, yang ini 35%, yang ini 35%. So ada setengah universiti dia dah tentukan berapa persen yang perlu hantar. Contoh kalau proposal tu mesti bawah 30%. Kalau thesis mesti bawah 20%. So ikut universiti. So saya nak tunjukkan dekat kalau kita beli Grammarly, actually Grammarly pun boleh check kita punya plagiarism, tapi dia tak sehebat macam Turnitin. So macam Turnitin ni dia macam full package. Maksudnya semua yang database apa tu web based punya reference, documentation semua Turnitin ada, tapi Grammarly tak semua. So akan ada perbezaan antara Grammarly punya checkers plagiarism dan Turnitin punya plagiarism. So saya nak check Grammarly saya punya. So saya just tekan Grammarly. So dia akan keluar kat sini berapa persen. So ni plagiarism. So dia akan keluar berapa persen. Tunggu kejap. Cepat dia keluar. So maksudnya saya punya report ni 1% saja dekat dekat apa ni, dekat saya punya report ni 1%. So Grammarly check 1%. Itu pun dia copy dekat ni laman web ni, Pusat Pengajian Siswaza UTHM ni. So yang lain-lain rasanya tak ada, sebab saya dah betulkan, saya dah rephrase, saya dah buat ayat sendiri. Okey, kita tengok dekat kita. Okey, so saya punya plagiarism dekat Turnitin 29%. Saya dekat report Grammarly 1%. So maksudnya ada antara yang dekat saya punya content ni dia tak dapat check. Grammarly tak dapat check. Okey, sebab dia itu saya sebab apa yang saya katakan tadi, Grammarly ni bukan full package untuk checker, plagiarism checker. Okey. So bila kita dah tahu 20%, kita nak tengok kita punya report, kita tekan view. Okey, tekan view. Okey, so kat sini ialah indikator dia, kita boleh tahu 29%. Ini semua yang Turnitin boleh detect kat mana kita copy and paste. So ayat-ayat ni dia bagi tahu kalau kita klik dekat dia punya nombor, dia akan bagi tahu kat mana jurnal artikel mana yang dia dapat detect ayat tu. So kita kena rephrase balik ayat tu supaya dia tak detect sebagai plagiarism. Okey, yang ini pun ada missing banyak lah Okey, so kita boleh check dekat ni 29%. So nombor 1 ni paling banyak saya punya report saya tercopy ataupun kena rephrase balik dekat SNM Journal 7%. Yang nombor 2 publication 5%. So kita cari nombor 1. Contoh kita cari nombor 1. Okey, ni nombor 1 dah jumpa dah. So nombor 1 semua yang kat sini ialah daripada sini. So kita kena rephrase balik, kita kena buat ayat balik supaya
maksud dia sama tapi struktur ayat dia tak sama dengan kita punya reference. So ada berapa sampai ada 28 sumber yang dia check masih ada lagi plagiarism, unsur plagiarism. So tapi kalau macam setengah universiti proposal hanya 30%. So kalau 20% ni dah boleh submit lah. Contohlah, tapi kalau kita nak rendahkan lagi kena replace balik lah. Okay, so inilah kita punya report. So kalau kita sekali, okay, kita boleh download kita punya report. Digital receipt current view. Okay, kita boleh download current view. Okay, preparing download. Ataupun kita nak download dia punya receipt. Okay, receipt. So kita tunggu Okay, so kalau kita guna plagiarism untuk Grammarly memang tak tinggi. Dia tak dapat detect sebab Grammarly memang dia punya main business dia untuk untuk profit. Kita punya grammar, kita punya sentence ayat tu. So kat sini lah correctness, clarity, engagement, delivery. Kat sini dia punya contoh kita letak ni kan, kita nak check all issue. So kat sini ialah kita punya ni lah perkataan-perkataan yang kita kena betulkan, kita punya grammar tu tak betul. Okay, so memang Grammarly khas untuk yang ini tapi bukan untuk plagiarism. Okay, ni dah download dah. Okay, dah 6.1 MB. Okay, dah siap. Kita show in folder. Okay, kejap Okay, proposal checker. Proposal check. Okay, dia dah ada siap-siap apa yang kita perlu betulkan. Dia dah warnakan semua. Okay, ni lah kita punya report. Okay, nampak tak? So kat sini ialah sumber-sumber yang kita ambil yang ada unsur-unsur plagiarism. So kita tak buang-buang ni lah. So kita nak originality kita punya thesis ataupun artikel. So similarity index 21%, internet sources 14%, publication 19%, student papers student paper ada. Okay, 8%. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan betulkan similarity index ni 7% ni betulkan semua, dia akan kurang banyak lah kat sini. Okay, biasanya universiti minta report macam ni lah, proposal check ni. Okay, itu saja perkongsian saya pada hari ini untuk Turnitin. Semoga membantu tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum.